Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Hari ni apa? Hari Khamis. Selamat. Ini hari weekdays. Dah hilang tak tahu. Dan salam reformasi kepada rakan-rakan yang masih menonton kita pada malam ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sekarang ini menonton saya. Terima kasih. Saya baru je habis bersiaran bahasa Sarawak tadi. Tak boleh nak dapat lama. Saya harap saya dapat bertahan juga yang ini. Sebab banyak benda lah, banyak situasi, banyak keadaan, banyak orang kata apa, ada perkara-perkara lah menyebabkan saya tak boleh. Dan saya mohon maaf kalau sekiranya saya live ni tiba-tiba dia akan mati. Okay, saya mohon maaf sebab saya menghadapi masalah internet, saya menghadapi masalah phone saya yang ada masalah. Semua ada masalah. Tapi tak apa, kita bersiaran je. Lawan tetap lawan, insyaAllah. Kita takkan mengaku kalah. Itu yang paling penting sekarang. Yang ada sekarang, kita takkan mengaku kalah. Kita mohon sharekan kita punya, saya punya posting ni. Mohon share. Saya tidak ada tempat lain melainkan tuan dapat membantu saya untuk terus share live kita pada malam ini, insyaAllah. Dan tidak ada membalas jasa baik budi tuan-tuan dan puan-puan yang sharing saya punya live, melainkan ucapan terima kasih dan semoga Tuhan dan Allah memberkati jasa tuan-tuan dan puan-puan yang membantu saya untuk terus share live kita pada malam ini. Teruskan dan setelah saya beberapa hari di Kedah, kemudian seterusnya terakhir di Penang tempoh hari, kita menyaksikan, kita berjumpa dengan Akar Umbi, kita berjumpa dengan sahabat-sahabat Bina Negara daripada Perlis, kita jumpa sahabat Bina Negara daripada Kedah, daripada Penang. Kita mendapati benarnya sekarang ini mahukan perubahan yang benar-benar tuntas dan betul-betul yang membawa kepada perubahan yang benar-benar sebenarnya. Kita bukan sekadar mahukan satu perubahan dalam negara, tetapi kita juga mahukan satu perubahan yang total. Bukan sekadar perubahan-perubahan picisan, bukan sekadar perubahan-perubahan hanya kerajaan berubah, tetapi corak pentadbiran, kaedah pentadbiran, matlamat pentadbiran mereka tidak pernah berubah. Kalau kita tengok daripada segi kenapa mereka hendak mentadbir, kuasa. Kenapa mereka hendak mentadbir, JLC. Jadi menteri, nak jadi timbalan, pegang jawatan itu, pegang jawatan ini. Jadi akhirnya, apa tujuan mereka memegang pemerintahan itu tidak bezanya dengan orang lain. Kita tahu ada di antara mereka dahulu kononnya membawa panji reform. Kononnya orang reformasi. Tapi masih lagi menerima rasuah-rasuah. Masih lagi mempunyai skandal-skandal keuangan. Masih lagi deal kontraktor. Itu bukan peringkat menteri, peringkat setiausaha politik sudah berbincang tentang projek-projek dan under table. Kerana apa? Kerana kata kononnya, kalaulah sekiranya mereka UMNO boleh, apa salahnya kalau kita pun ambil benda yang sama. Maka orang macam ni yang kita nak harapkan untuk mentadbir negara, maka tidak lain tidak bukan kita akan meninggalkan negara ini dalam keadaan di mana kita tidak akhirnya kembali kepada keadaan sedia kala, cuma wataknya berubah. Mereka yang pelakunya berbeza, tetapi kelakuannya sama. Nah, itu saya kata. Pelakunya berbeza, pelakonnya berbeza, tetapi watak dan perwatakannya sama. Yang dihadapi rakyat tetap sama. Tidak ada yang berubah, melainkan itu saja. Dan akhirnya rakyat yang susah tetap rakyat, yang merana tetap rakyat, yang orang kata apa menghadapi masalah dan kesulitan tetap rakyat juga yang susah nak cari makan, tetapi mereka berada dalam keadaan yang amat selesa. Mereka berada dalam keadaan yang amat indah. Hidup mereka umpama raja, kita kata, lebih hebat daripada raja-raja. Perkahwinan anak mereka lagi hebat daripada kenamaan-kenamaan dan orang-orang usahawan-usahawan yang mempunyai billion of dollars. Akhirnya kita berada dalam situasi di mana kita berada dalam negara yang kononnya kita nak bawa reform, tetapi orang yang menjual ayat reform itu
orang yang menjual agama, tidak ada beza orang yang menjual bangsa. Itu hanyalah produk untuk dijual. Produk untuk dijual, akhirnya bila dia mengambil tampuk kuasa, apa dia buat itu tidak ada jauh beza je dengan orang yang menjual agama. Itu saya katakan, pelakunya berbeza, tetapi kelakuan matlamatnya sama. Jadi malam ini kita akan membincangkan 3 perkara. Number 1, kalau kita tengok saya tulis tadi, dia kata number 1 adalah pelantikan Syafiq yang Abdal. Kononnya nak mengangkat orang Borneo. Ramailah juga yang terperangkap. Saya kata, itu bukan objek. Bukan nak mengangkat orang Borneo. Dulu lagi dia dah angkat orang Borneo. Ini sekadar hanyalah gula-gula untuk dijual. Kerana apa? Kerana dia nak menarik GPS untuk bersama. Kononnya kalaulah Perdana Menteri itu datang daripada Borneo, maka GPS akan menyokong orang Borneo. Tapi kita tahu, sendiri dah cakap bahawa itu sebenarnya adalah satu permainan Mahathir yang licik. Kita akan bincang benda tu. Kita akan bincang. Kedua, kita akan bincang parti baru Azmin, Hishamuddin, dan mungkin juga Mahathir. Kenapa dia nak buat parti baru, saya dah nyatakan, tapi malam ini saya kumpas balik kenapa. Dan terakhir sekali kita kata dalam pilihan snap election tidak akan berlaku. Saya jangkakan tidak. Pangan terkini bahawa Perikatan Nasional itu mungkin akan mengatasi mufakat nasional. Mungkin akan berlaku perbincangan kerusi di mana even orang UMNO sendiri mengatakan bahawa Muhyiddin Parti Bersatu tidak boleh mendapat lebih daripada 15 kerusi. Dan kalau sekiranya Muhyiddin setuju dengan perkara ini, maka kemungkinan besar snap election tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat. Tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat. Tapi dan again, saya katakan bahawa benda ini, it's a game of possibilities and probabilities. Dia adalah permainan kemungkinan dan kebarangkalian. Apa yang saya katakan hari ini berkemungkinan esoknya akan berbeza. Apa yang saya ungkapkan hari ini berkemungkinan esoknya akan berbeza. Itu kita tidak tahu. Sebab itu dalam situasi yang kita ada sekarang, dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita kena bersedia dalam sebarang kemungkinan. Saya nak tak nak, walaupun Rafizi tak setuju saya cakap macam ni lah. Tapi saya rasa bahawa Rafizi kena kembali. Sekurang-kurangnya kena mengambil tampuk kepimpinan sebagai timbalan presiden. Sebab beliau adalah naib presiden yang dilantik. Sekarang ini tidak ada orang yang layak menjadi timbalan presiden melainkan Rafizi Ramli. Dan saya menyeru dengan sebagai rakan-rakan lain menyeru supaya Rafizi Ramli kembali untuk menerajui kita menghadapi dalam pilihan raya umum yang ke-15 yang akan datang. Sama ada yang terdekat atau yang akan datang. Tidak dapat tidak, kita tidak boleh menafikan usaha Invoke, usaha Rafizi Ramli dalam membantu memenangkan pilihan raya umum ke-14 yang lepas. Kita tidak boleh menafikan perkara ini. Kita tidak boleh menolak perkara ini. Saya tahu dan saya sedar bahawa apabila menang PRU ke-14, nasihat Rafizi Ramli tidak diendahkan. Pesanan Rafizi Ramli tidak diendahkan. Apa yang Rafizi Ramli bagi amaran kepada kita, kita tidak endahkan. Malah kita tolak ke tepi dan kita anggap dia sebagai orang yang gila. Kita anggap sebagai orang yang tidak berguna. Kita anggap kata-kata dia sebagai kata-kata untuk memecah belahkan Pakatan Harapan. Sedangkan dia sudah memberi warning kepada kita lebih awal. Bahawa sekiranya kita tidak jaga rakyat, maka kejatuhan Pakatan Harapan pasti. Sekiranya kita tidak kekang Mahathir, kejatuhan Pakatan Harapan adalah pasti. Beliaulah antara orang yang lantang menentang pembahagian kerusi tidak adil. Pembahagian kabinet tidak adil. Mahathir Mohamad apabila memberikan banyak kerusi kepada Amanah dan Bersatu berbanding kepada kerusi kepada PKR. Tetapi beliau dikritik, beliau dihina. Malah Azmin Ali itu, malah Zuraidah itu bukanlah menteri yang dicadangkan oleh Parti Keadilan Rakyat. Dia adalah menteri yang ditulis, disebut, di-announce dan dilantik oleh Mahathir Mohamad. Kita tahu benda itu. Dan Rafizi bila lantang bersuara, beliau dikritik dengan hebat. Sehingga mengambil keputusan, dia kata, tak apalah.
Kalau kau rasa aku tidak perlu pada aku lagi, biarlah dia berundur diri. Sekiranya kau rasa aku tidak perlu pada aku lagi, maka biarlah aku mengundur diri. Dan beliau mengundur diri. Dan bila jatuhnya kerajaan sekarang ini, kenapa kita cari Rafizi Ramli? Baru kita sedar selama ni bukan Mahathir yang kita perlukan, tetapi Rafizi Ramli. Kita asyik berkata, oh kemenangan PRU ke-14 kerana Mahathir. Kemenangan PRU ke-15 kerana Mahathir. Rupanya kita lupa kemenangan PRU ke-14 kerana usaha Invoke. Kerana usaha Rafizi Ramli, bukan kerana Mahathir. Kalau kerana Mahathir, maka tidak berlaku kejatuhan Tanjung Piai. Kalau kerana Mahathir, tidak berlaku kejatuhan di Semenyih. Dua tempat di mana kita menang pada PRU ke-14. Dua tempat kita menang PRU ke-15, tetapi kita berada dalam keadaan yang amat teruk. Kita berada dalam keadaan yang amat teruk pada waktu itu. Kenapa? Pengkhianatan yang dilakukan oleh Kartel yang membawa kepada cerita yang pertama. Pengkhianatan ini ada dua sebenarnya. Pengkhianatan Azmin, Kartel, pengkhianat-pengkhianat, dan pengkhianatan daripada Mahathir itu sendiri. Kita sedar perkara ini terlalu lewat, tuan-tuan dan puan-puan. Amanah dan DAP sedar tak sedar saya tak tahulah. Tetapi pengkhianatan itu berlaku langsung atau tidak langsung oleh Mahathir Mohamad. Kenapa saya katakan demikian? Okey, dia letak jawatan. Okey, tak apa. Tapi perasan atau tidak bahawa Mahathir tidak pernah mengkritik Azmin. Mahathir tidak pernah mengkritik Azmin. Dan baru-baru ini Mahathir telah Azmin telah menyatakan bahawa projek kereta Proton ketiga, kereta nasional yang ketiga akan diteruskan. Projek yang disasarkan oleh Mahathir diteruskan dengan melantik satu syarikat yang kita pun tidak ketahui syarikat tersebut. Ialah dikatakan diwujudkan sejak tahun 2007, anak tempatan, tetapi mempunyai paid up capital about 12 million sahaja. Saya tak tahu. Kebolehan dia dalam otomotif, kebolehan dia dalam mentadbir dan membentuk design dan sebagainya. Okey, itu kita tolak tepi. Mungkin dia ada kemahiran, kita tak peduli. Kita tak tahu. Tetapi adakah keperluan kita nak membina national car yang ketiga? Kenapa kita perlu nak membina national car yang ketiga, sedangkan kita tak bangunkan national car yang pertama pun? Kita tak bangunkan national car yang kedua pun. National car yang kedua pun kita tak tahu betul ke dia national car atau sekadar kita tukar logo daripada Daihatsu Toyota kepada Pro 2. Bagaimana pula dengan Mitsubishi pada kereta national car yang pertama? Kenapa kita tak gunakan kemahiran kajian kita itu untuk improvekan national car yang pertama? Sebaliknya kita jual share kita itu kepada company daripada China. Jadi kalau benda itu, I'm not against, neither I am pro national car. Saya bukannya melawan ataupun saya pro kepada national car. Tak. Saya pro kepada polisi yang jelas. Saya pro kepada hala tuju yang jelas. Kepada apa-apa polisi sekalipun. Saya pro kepada itu. Jadi bila Azmin hari ini menyatakan bahawa national car nombor 3 akan diteruskan, saya menimbulkan satu persoalan yang amat besar. Apa hubungan beliau dengan Mahathir? Apa tujuan dia pergi ke Langkawi berjumpa Mahathir walaupun didinaikan oleh orang Mahathir sendiri? Orang Mahathir yang dinai, bukan Mahathir. Sebab itu saya membawa kepada persoalan yang seterusnya. Apabila Azmin nak membuka parti baru, dalam dia nak buka parti baru, dia tahu kenapa dia nak buka parti baru. Okey, kita tengok dulu sejarah. Azmin cita-citanya hendak jadi Perdana Menteri. Itu kita semua tahu. Cita-cita Azmin adalah untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Okey? Untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, dia perlu menjadi Presiden Parti. Dia tidak boleh jadi Presiden Parti Bersatu sebab Presiden Parti Bersatu adalah Muhyiddin Yassin. So, dia kena lawan Muhyiddin Yassin. Dia tak boleh menyertai UMNO, dia tak boleh menyertai PAS. Dia cuba masuk gerakan, tapi gerakan pun kata, kalau nak masuk gerakan, takkan kau nak jadi Presiden. Dan dia tahu dia tak boleh masuk UMNO, dia tak boleh masuk PAS. Kerana apa? Kerana yang dia bawa melompat adalah orang yang multiracial. Willy Mongin, Ali Biju, Santara. Kalau kita tengok, orang-orang ini yang dia bawa keluar. Dan orang yang akan keluar daripada Parti Keadilan, yang konon-kononnya Masdah U-turn, akan keluar. Yang akan menyertai petak parti ini, once parti ini diluluskan secara besar-besaran tidak lama lagi. Ramai yang akan keluar, kita tahu.
Dan mereka mencari masa, keadaan dan waktu untuk memalukan Parti Keadilan Rakyat. Dan sekiranya Parti Keadilan Rakyat masih lagi bermain dengan dengan kata-kata, dengan kemaafan Mahadewa, maka janganlah anda berasa tertampar sekiranya anda dimalukan dengan beramai-ramai orang melompat parti. MB Selangor pergi berjumpa dengan Azmin. Kononnya atas dasar official visit. Official visit. Kononnya miti atas dasar official visit. Tuan-tuan perempuan tahu tak? Negeri terkaya di Malaysia adalah Selangor. Dan Azmin tidak melepaskan peluang ini untuk meletakkan tangan dia di dalam Selangor. Dia tidak akan melepaskan peluang ini untuk meletakkan tangan di dalam Selangor. Dan kita tahu, tangan Azmin masih berada di dalam Selangor apabila menteri besar yang sama. Amiruddin itu masih lagi menteri besar yang sama. Dan kita tahu Amir adalah orang kuat Azmin Ali sewaktu Katal dahulu. Konon-kononnya dah U-turn. Daroyah kata kononnya dah U-turn. Daroyah, Juwairiyah, Azmin masa tu pergi jumpa dengan presiden. Kononnya menyatakan sokongan terhadap presiden. Akhirnya Daroyah keluar. Daroyah announce keluar parti. Sebab dia tahu hala tuju dia dalam parti ini, Parti Keadilan ini dah tak ada. Dia tidak boleh pergi jauh lagi dengan Parti Keadilan ini. Dan kemungkinan besar mereka tidak akan dipilih untuk pemilihan parti yang akan datang. Dan kemungkinan besar kalau dipilih sekalipun mereka akan kalah dalam pemilihan parti yang akan datang. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, dalam politik. Sebab itu saya kata, nak bermain politik ini, kita kena fikir macam orang jahat. Kita jangan jadi jahat, tapi kita kena berfikir macam orang jahat. Sebab apa? Dengan berfikir macam orang jahat, baru kita nampak apa plan mereka. Dan permainan orang jahat ini, dia tidak ada rule of engagement. Dia tidak ada undang-undang. Anything and everything goes. Dia tidak ada undang-undang mengatakan ini boleh dan itu tidak. Tak. Dia matlamat menghalalkan cara. Matlamat menghalalkan cara. Apa saja cara, asalkan tercapai matlamat tersebut. Yang penting, matlamat tercapai. Dia akan guna apa kaedah sekalipun. Wang, dana, rasuah, sogokan, songlapan. Dia akan guna cara itu. Kita tak guna cara itu sebab kita tahu benda itu tak betul. Tapi dengan cara kita berfikir, kita kena fikir bahawa bila sekali kita kena khianat, suka atau tidak, kita kena letakkan cautious dekat situ. Jangan kita ingat bila kita dah khianat, orang tu U-turn, oh tak apa, kita maafkan dia. Maaf tahap dewa. Bila orang itu khianat, sentiasa kita letak cautious. Cautiousnya macam mana? Apabila dia nak khianat, dan dia kembali kononnya, maka kalau dia nak kembali boleh, jadikan dia ahli biasa. Selepas ini tak boleh jadi YB. Buktikan kesetiaan. Buktikan kesetiaan. Dan ambil orang yang setia itu ke depan. Kita bawa orang yang betul-betul setia itu ke depan. Dan orang setia itu ke depan itulah yang kita kena dokong. Yang kita kena tolak. Sekarang ini timbul isu bahawa ada mengatakan bahawa mereka-mereka ni ada di kalangan pelobi-pelobi yang sudah pun menamakan calon untuk pilihan raya yang akan datang. Untuk pilihan raya yang akan datang. Sebab itu dalam situasi yang ada sekarang ini, kita kena sedar dan kita kena tahu. Kita kena sedar dan kita kena tahu bahawa perkara ini yang akan kita nak pastikan tidak berlaku dalam negara kita. Kita kena pastikan perkara ini tidak akan berlaku dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Azmin akan buka parti baru, betul ke? Yes, Azmin akan buka parti baru. Rasanya dah pun buka. Malah mereka pun telah menjalankan latihan baru-baru ini. Telah menjalankan latihan. Dan latihan itu diadakan di Johor. Dia memulai di Johor kalau tak silap saya. Laporan dia yang mengatakan bahawa telah bermula di Johor. Dan mereka sudah bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan pilihan raya yang akan datang. GPS boleh dipercayai? Saya dah kata GPS tak boleh dipercayai. Anwar tak pernah percaya pun GPS. Yang percaya GPS Mahathir je. Sebab itu dia lantik Syafiq Amdal. So kita kena buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Bina negara.
Siap sedia. Siap siaga. Yes, kita siap siaga. Ada orang tanya saya hari ini, Suhadi, boleh ke Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya yang akan datang? Saya bukan bomoh. Saya kata, depends. Nak menang pilihan raya, depends. Depends pada siapa? Pada kita. Depends pada kita. Sebab mood rakyat adalah sesuatu yang boleh berubah. Dia bukan tetap. Depends pada kerja kita. Depends kepada macam mana kita melakukan tugasan kita. Depends macam mana kita influence orang. Depends bagaimana kita melakukan satu-satu aktiviti. Depends bagaimana kita menggerakkan jentera-jentera kita. Are we ready? Have we done our job? Kita dah buat kerja kita atau tidak? Atau kita masih dalam keadaan leka, kita masih dalam keadaan lena, kita masih dalam keadaan lagi nak bekerjasama dengan Mahathir. Dalam keadaan sekarang ini sepatutnya dah ada Mahathir itu dah tak perlu dah dalam perkiraan kita dah. Tidak ada istilah PH+. PH+ itu tidak wujud. Yang wujud adalah Pakatan Harapan. PH+ adalah satu nama yang dicipta oleh Mahathir. Mahathir yang cipta PH+. Kenapa kita nak ambil nama PH+ tu? Plus tu apa? Tidak ada istilah PH+ dalam Pakatan Harapan. PH+ adalah nama yang diciptakan oleh Mahathir. Kenapa kita beriaya nak carry nama yang tak wujud pun? Dan kita buang Pakatan Harapan. Kita buang nama Pakatan Harapan itu untuk satu keadaan, satu situasi di mana benda itu tidak wujud. Di mana kerjasama itu tidak wujud. Kononnya dia ada sokongan daripada Bersatu. Siapa? Nyatakan sokongan tersebut. Kononnya dia ada sokongan daripada GPS. Hari ini GPS sudah menyatakan bahawa sokongan mereka 100% solid kepada Perikatan Nasional, kepada Muhyiddin Yassin. Jadi Mahathir nak kata apa lagi? Mahathir nak kata apa lagi sekarang ini dalam situasi yang ada sekarang? Dia ada majoriti. Dia tidak ada majoriti. Move forward. Move on. Mahathir keluar. Politik Mahathir sudah lagi tidak relevan. Dia kesana kemari kononnya masih lagi membawa nama Bersatu. Kononnya masih lagi membawa nama Bersatu. Tetapi hakikatnya dia bukan lagi ahli Bersatu. Dia bukan lagi ahli Bersatu, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini sebab itu perbincangan mereka dengan Azmin dengan Hishamuddin adalah di antara lain bagi melihat kemungkinan Mahathir dibawa masuk ke dalam parti Azmin. Yang orang macam ni kita nak bawa berbincang. Yang orang macam ni kita nak bawa nak konon-kononnya nak tukar negara, tukar rakyat. Tukar pemerintahan untuk rakyat. Ini bukan untuk rakyat sebenarnya, ini untuk diri sendiri. Untuk kroni, untuk jawatan. So dalam situasi yang ada sekarang ini, kita kena pastikan bahawa kita berdiri atas dasar Pakatan Harapan. Kalahlah. Tapi kalau menang, sekurang-kurangnya kita tahu kita menang atas dasar setia kawan. Kita tahu kalau kita menang, kita bawa orang-orang yang benar-benar nak menang. Kita tahu kalau kita menang, kita tahu mereka, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang nak membawa reform, yang boleh membawa reform, yang boleh bawa perubahan dalam negara kita, yang boleh bantu rakyat, yang boleh fikir tentang ekonomi, yang mempunyai hubungan dengan negara-negara luar, pemimpin-pemimpin luar, yang boleh mengembalikan keyakinan pelabur untuk melabur di dalam negara, bukan setakat daripada China. Najib tu China aje. Tetapi kita nak pelabur daripada seluruh dunia. Yakin dengan negara kita untuk pelaburan di dalam negara kita. I know we can go 10 times, 50 times, 100 times better daripada apa yang kita ada sekarang ini. I know. Kita boleh. Kita boleh lakukan. Tetapi kita memerlukan pemimpin yang betul, pemimpin yang ada kepimpinan, pemimpin yang boleh pergi ke depan. Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, siapa lagi selain daripada Anwar Ibrahim? Betul, kita tidak menyokong sosok tubuh manusia. Tetapi buat masa ini, kita memerlukan Anwar Ibrahim untuk mengembalikan landasan negara ini ke jalan yang betul. Kita perlu kembalikan dia kerana dia boleh melakukan reform. Ada orang kata kepada saya tadi, wah hebat, mewah istana ofis Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata. Saya kata kenapa tak mewah? Berapa juta menang saman fitnah. Dengan Papa Gomo je 1 juta. Kalau saya pun ada 1 juta, mewah juga saya punya office. Apa salahnya? Duit dia sendiri. Bukan dia curi duit rakyat. Tapi bila BN curi duit rakyat, bila pemimpin kau curi duit rakyat, kau tak kata apa pula. Bila 100 juta ringgit dijumpai di rumah Najib, dengan 100 kilogram emas dijumpai di rumah Najib, kau tak kata apa pula.
Orang tak pernah jumpa 100 juta di rumah di rumah Anwar Ibrahim. Dan kita tak pernah menafikan, kita tak pernah deny dalam PRU yang lepas, Kak Wan, Anwar Ibrahim menggadaikan refinance rumah, menggadaikan rumah di Bukit Segambut, di Segambut untuk bayar deposit Parti Keadilan Rakyat. Dan kalau kalah kita pada PRU ke-14, mungkin Kak Wan pun rumah tak ada dah sekarang. Sebab tak mampu. Itu pengorbanan orang yang kita parti-parti yang tak berduit. Dan kalau anda nak cari duit dalam parti, PKR bukan tempat dia. Masuklah UMNO, masuklah PBB, masuklah PAS. PAS duit banyak. Parti sekarang banyak duit. Bayar saman hadi je dah 1.4 juta. Lawyer hadi je 2.5 million pound sterling. Duit banyak, parti duit banyak. Menteri bersepah-sepah sekarang, JLC bersepah-sepah. Duit parti banyak. Parti dengan duit banyak. Tak ada lagi parti zuhud dah. Tak ada lagi parti zuhud. UMNO tak payah cerita lah. UMNO kita pun tahu cerita dia orang macam mana. Parti baru itu akan memuatkan Azmin Ali, akan memuatkan Hishamuddin, akan memuatkan Mahathir Mohamad, berkemungkinan. Tetapi Hishamuddin ni sebenarnya subjek kepada satu perkara. Adakah Zahid Hamidi dan Najib akan didapati bersalah di dalam kes mereka? Kalau mereka didapati bersalah dalam kes mereka, maka tinggal Tok Mat untuk dia nak lawan. Kalau sekiranya tinggal Tok Mat untuk mereka nak lawan, berkemungkinan Hishamuddin akan lawan dengan Tok Mat. Jadi ini akan jadi satu perkara yang menarik. Sebab apa dalam pilihan raya yang akan datang ini, kita akan menyaksikan sekarang ini on the ground. PAS UMNO bergaduh. PAS UMNO bergaduh. Pimpinan bergaduh. Pimpinan paling atas tak gaduh. Mereka okey. Maksudnya level middle and level bottom, mereka dalam keadaan sangsi sekarang ini. PAS dok kata bahawa UMNO dah memeluk fahaman PAS. UMNO dah kata bahawa PAS dah tunduk kepada UMNO. Di peringkat bawahan mereka sedang bergaduh. Di Johor, di Melaka. Mereka sedang bergaduh sama sendiri. Berbagi kursi, berbagi MPKK pun mereka bergaduh sekarang ni. Ini adalah situasi real yang dilaporkan kepada saya. Dan kita tahu benda ini real. Di Kedah sekarang ini, PAS dan UMNO sedang menyailang di antara satu sama lain. Semua nak letak calon masing-masing. Kalau UMNO nak bertanding, dia nak bertanding atas bendera apa? Dia tak ada bendera Pakatan Nasional, Perikatan Nasional. Dia tidak ada bendera Mufakat Nasional. Dia kena guna bendera UMNO. Kalau bendera UMNO digunakan, adakah orang PAS tergamak nak mengundi UMNO? Yang selama berpuluh tahun ini mereka maki, mereka hina, mereka kafirkan? Kalau di tempat di mana PAS bertanding, adakah PAS akan gunakan bendera Mufakat Nasional atau Perikatan Nasional? Of course tidak. Mereka akan gunakan bendera PAS. Adakah sanggup orang UMNO nak mengundi parti bendera PAS? Kita kata, tak apa, nanti dia akan mengundi. Tak ada masalah punya. Dia akan setia kawan. Dia tak ada istilah setia kawan, tuan-tuan dan puan. Dekat Perlis sendiri, kita dah dengar itu cerita. Pada zaman Pakatan Rakyat dahulu, kita dah setuju dah nak letak calon PKR di kawasan tersebut. PAS boleh letak calon bebas, PAS bebas. Sebab dia tak puas hati dengan calon PKR tu. Dekat situ pun dia boleh sailang, 2008 dahulu. Apatah lagi sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat tak boleh sailang ke? Kita dah bekerjasama dengan PAS lama. Kita tahu perangai mereka. Kita tahu macam mana mereka melakukan kerja. Kita tahu bagaimana mereka lakukan kerja. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya tak panjang. Saya punya internet akan ada masalah. Saya punya phone akan ada masalah. So saya better off now. Malam esok insyaAllah, kalau saya tukar telefon baru, dapatlah kita bersiaran lama sikit. Kalau tak, tunggulah. Dalam keadaan saat dan ketika saya tukar telefon baru, ada bajet, kita tukar. Tak ada bajet, kita buat cara tak ada bajet. Kita bukan parti kaya, tuan-tuan dan puan. Tak ada orang sponsor. Tak perlu pun. Tak perlu sponsor saya. Saya bukan minta. Saya tak minta orang sponsor. Tak. Cuma nak bagi tahu situasi. Phone saya dalam keadaan nazak. Laptop saya pun dalam keadaan nazak. Dua-dua nazak.
Tapi tak apa. Lawan tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lawan tetap lawan.